Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Baik. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid dan juga majlis dan juga yang mengimamkan, imam kita semua sekalian pukul rata lah kata imam. Kami semua doakan pada Tok Imam panjang umur, murah rezeki tetap iman. Amin. Seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini. Ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, beri teguran dan nasihat supaya ilmu kita bermanfaat. Seterusnya yang saya hormati dan saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, semua muslimin muslimat, kita doakan supaya yang pertama Allah sudi mengampunkan semua dosa kita. Amin. Yang kedua, Allah sudi menerima amal ibadah kita. Amin. Yang ketiga, Allah sudi matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Dan yang keempat, semoga Allah sudi bagi kita peluang ziarah Baitullahil Haram, Mekah, Madinah lagi. Amin ya Rabbal. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Hajah sihat? Okey. Sebelum nak mula, kita ejah 2-3 benda sikit dulu, boleh Tok Imam? Kita bagi selesa baru kita mula. Boleh ya? Okey, yang pertama saja dia tanya. Biasa memang ceramah tahun sini ke, atau boleh pergi tahun ke, atau boleh belakang sikit? Sebab kalau ada dekat luar lagi yang nak masuk, kita boleh pergi belakang sikit kalau nak. Ke tak apa saja. Yang luar okey je. Yang luar okey saja. Tak mau masuk. Okey, khalas. Yang pertama. Yang kedua. Selalunya saya ceramah, kamera tak banyak. Biasa je lah kan. 1-2. Boleh tak kita adjust sikit kamera? Okey. Kamera yang ni kita ubah tepi sikit dekat tiang supaya orang nampak. Yang ni pun ubah belakang tiang, sebab tiang ni tak ada orang. Sebab kalau lagu ni kesian orang belakang terlindung. Yang ni kita ubah main belah sini. Boleh tak? Cuba adjust dulu. Adjust dulu kan? Apa kamera? Sebab kesian orang main depan nak tengok tu ada kamera. Kita adjust sikit dulu. Boleh bang?
Pelan-pelan. Main ubah bagi senyai dengan tiang. Jadi tak kacau orang tengok. Cek kecil. Main duduk belah sebelah ni. Ada meja tak? Tak ada. Ini masjid ni. Masjid ni adjust ni sikit. Di belakang. Tapi kesian dia halus. Ada meja ni tak? Meja belakang tu ada rehal tu. Abang, tolong ambil rehal tu. Ni cek halus. Cek. Lagi. Ni, cek main duduk atas meja ni tahu sini. Duduk depan ni. Ni kamera ni adjust sikit bagi merah ni bagi sini sikit. Syah. Ni sini. Duduk sini. Masjid ni. Adjust dulu elok. Jangan di luar abang tu pula. Main depan ni sini abang. Main depan ni. Main sini. Aiwah. Abang baju hijau injak sini sikit. Aizuddin injak sini sikit. Haji belakang Aizuddin tu injak sini sikit. Haji berusik injak sikit-sikit nah. Haji belakang sikit boleh nah. Okey, khalas. Boleh nampak betul. Nampak elok kan? Yang jauh-jauh ni biar payah depa lah. Depa canggih. Jauh boleh nampak lagi. Khair. Lagu mana nak duduk tu? Bukan lagu tu. Salah tu. Hamba pergi kat mana tu? Awak je lagu tu. Tu papan jongkan-jongkit. La haula wala. Itu dia. Kan dia gabung dua tu, tarik tengok. Tergabung dua ke apa ke? Bukan. Bang, ambil sat rehal dia tu, kesian dia bawa. Pasal dia ada buku tulis tu, nampak tu. Tu saya bagi dia duduk depan ni. Mai cek tulis kat sini. Mai duduk depan ni. Mai, duduk. Cik tak faham, cik tanya. Bagi ustaz cerita kat cik, okey? Cik tak faham, cik tanya nah. Ustaz cerita kat cik. Boleh? Tak boleh lagi, tak lepas. Tak lepas, dia kena bagi kat Tok Imam. Tok Imam yang boleh buat. Rasa ni rehal dari syurga pasal. Bagi abang bagi Tok Imam. Semua fail. Rasa dia boleh? Okey. Selesai. Kamera masjid semua dah clear dah. Kamera masjid mana abang yang jaga kat luar, kamera masjid elok lah. Elok. Yang ni elok, yang tu elok, yang tu elok, yang tu elok, yang tu elok, yang ni elok, yang ni elok. Khalas. Semua selesai. Kalau nak, tepi ni adalah sikit, dalam 5 orang bolehlah masuk dalam ni tepi ni. Nah. Baik, khair. Semua selesai? Okey, jom kita mula. Ibu-ibu okey? Boleh ya? Dah, jadi dah. Tabal letak je situ. Tu dah macam Star Wars lah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa, hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Khususnya pada malam ini kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, saudara mara kita, dan juga qaryah. Tadi sebab tu imam doa sebut qaryah sini ya, section 19. Mungkin dulu dia duduk sekali dengan kita PKP, Allah ambil dia awal daripada kita. Hadiah Al-Fatihah untuk mereka juga nah. Dan niatkan Al-Fatihah yang tuan-tuan baca pada malam ini
hadiahkan kepada anak-anak kita yang ambil SPM, supaya terang mata hati mereka, luah fikiran mereka, tajam ingatan mereka jawab Pak Isa pun elok, mereka baca soalan mereka faham. Niat juga Fatihah ni untuk semua yang bekerja, supaya Allah bagi tenang dalam bekerja, hilang penat bekerja. Niatkan Al-Fatihah ni supaya Allah jadikan negara kita negara yang aman, negara yang makmur, berhentikan balak yang main kat kita, halang dia daripada jatuh main kat kita. Yang demikian itu semuanya rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya seronok jumpa tuan-tuan malam ni. Pertama seronok bukan apa, Tok Imam semayang baca sedap, puas dengar. Makmum amin seronok dengar. Tengok yang mai hak kecil-kecil ni, la ilaha illallah, tertib depa, subhanallah. Saya seronok dengan tuan-tuan malam ni. Insya-Allah saya cuba sedaya upaya saya dengan seronok saya ni. Saya cerita tajuk tuan-tuan sehabis baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita bahagi tajuk kepada 3. Tajuk besar dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkahmu kami turuti. Itu tajuk dia, betul ya? Baik, bila tajuk macam tu, jadi objektif utama kita nak ikut Nabi. Tapi kalau semuanya orang surau, muka memang muka main surau, apa yang tuan-tuan tak ikut Nabi lagi? Jadi tak kenalah kalau saya kata tuan-tuan ikutlah sunnah Nabi. Memang tuan-tuan ikut dah. Jadi macam mana kita nak bagi malam ni kita bincang, nak ikut Nabi ni apa benda yang ada. Nombor 1, kata ulama, nak ikut Nabi nombor 1 dia mesti kena kenal Nabi. Pepatah Melayu pun cantik, tak kenal maka tak cinta. So nombor 1 kena kenal Nabi, syarat dia. So kita akan bahagi bahagian pertama, kena kenal Nabi sahabat dia. Malam ni saya bincang dengan tuan-tuan, mungkin kebarang kalian topik kenal Nabi yang berbeza sikit daripada yang sebelum-sebelum. Yang kedua, lepas kenal Nabi, dia kena jatuh cinta dengan Nabi dan tahu kedudukan Nabi. Yang ketiga, baru ikut Nabi. Sebab apa? Saja aja nak sebut. Hari ni kan ramai orang selalu kata, ni awak buat benda ni Nabi tak buat. Orang kata, selalu kata lagu tu. Ataupun ada setengah orang kata, pasal apa nak kena pakai mazhab-mazhab? Kenapa kena ada mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya? Kita ikut Nabi sudah. Nabi dah ajak kita. Antara Nabi dengan ulama, ikut Nabi lah, buat apa ikut ulama? Orang selalu cakap lagu tu kan. Saja aja nak cakap, saja aja nak bagi buah fikiran. Apa dia? Tuan-tuan, malam ni kalau saya cerita hadis, tuan-tuan tulis hadis tak? Mesti tulis kan? Surau ni ada tak buku-buku hadis? Ada fadail amal, ada kan? Saja aja nak tanya, nak bagi tahu. Tuan-tuan tahu tak Nabi melarang kita tulis hadis?
Habis tu siapa duk tulis tu? Hadis sahih, Nabi marah kita tulis hadis. Nabi bagi arahan, jangan kamu tulis hadis aku. Tu yang tuan-tuan tulis. Ni Aizuddin ni penulis buku ni. Ni kawan saya ni, dia dekat UK dulu belajar. Dia duduk tahun sini. Ada kawan saya ni. Dia menulis buku, banyak buku dia tulis. Berapa banyak hadis dia tulis. Abang berapa banyak hadis abang tulis? Tahu tak kata hadis Nabi melarang tulis hadis? Tahu tak? Tak tahu. Tahu tak tahu? Tak tahu kan? Saya nak beritahu tuan-tuan. Hadis sahih, Nabi kata jangan tulis hadis. Habis tu Maulana Syekh Zakaria karang kitab Fadail Amal. Dia duduk tak mana? Takkan neraka lah. Imam Bukhari takkan tak jumpa hadis Nabi kata jangan tulis hadis? Betul tak betul? Imam Muslim takkan tak jumpa hadis depa yang riwayatkan hadis Nabi kata jangan tulis hadis? Betul tak betul? Habis tu sekarang macam mana orang boleh tulis hadis? Saya nak tanya tuan-tuan, macam mana ulama-ulama yang sebahagiannya, nampak saya guna istilah ulama, saya tak hina orang. Saya kata macam mana ada setengah ulama-ulama hadis yang marah kita supaya kata apa? Oh, buat apa ikut mazhab saja kita pakai hadis. Sedangkan dalam hadis Nabi kata jangan tulis hadis. Habis tu depa belajar hadis pakai kitab apa? Jawapannya, perlu tak kepada huraian ulama? Perlu. Ulama yang kena bagi tahu hadis melarang kita menulis hadis itu telah diletakkan satu tempat, dia ada cara hukum dia, dibenarkan untuk tulis hadis kerana masa itu Quran dengan hadis Nabi ni sekali, takut orang confuse mana satu Quran mana satu hadis. Nampak tak? Dia ada hurai. Siapa hurai kat kita? Nabi ke hurai kat kita? Tak ada. Nabi tak hurai kat kita. Nabi habaq aja kat kita, jangan tulis hadis. Nabi habaq lagu tu. Habis tu ni duk tulis semua, duk ada kitab apa semua. Perlu tak huraian ulama? Perlu. Bila perlu huraian ulama, makna di situ perlu mazhab. Jangan saja-saja duk cakap. Betul tak? Tak syok lah. Kita nak tahu hadis mana boleh guna pakai, betul tak? Jadi habis tu nak hukum macam mana? Jadi sebab itu yang nombor 3 last kali kita kena bincang juga. Apa dia? Macam mana cara ikut Nabi ni? Baru kena. Boleh? Lagu tu boleh dah? So kita pergi tajuk yang pertama dulu. Tajuk pertama kena kenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia, tapi manusia yang tak sama macam kita. Dia manusia tapi tak sama macam kita. Ayat Quran, dalil dulu. Apa dia? Surah Kahfi ayat last kali. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Betul? Apa dia? Qul, katakan, innama, sesungguhnya, ana, saya, Nabi Muhammad lah, basyarun, manusia, mithlukum, sama macam kamu semua. Bezanya, yuha ilayya, Allah bagi dekat aku wahyu, aku nak menyampaikan kepada kamu Al-Quran. Kita tak dapat Quran, tak ada duk siapa boleh duk mimpi apa semua duk jumpa, dan orang mai dekat kita bagi tahu kata tiba-tiba ada orang jadi nabi pula lah. Yang tu kena kenal Nabi dulu. Apa dia? Quran sebut lagi. Ni dalil simple aja. Ayat saya baca ni tak payah duk buka tafsir apakah makna sebaliknya. Tak ada lah, terang ya, simple. Apa dia? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad ni mana? Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia pesuruh qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Nabi pun dah mai dah. Berapa banyak rasul-rasul dah mai dah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah nak sembang pasal mukjizat misalnya, jangan tinggal nabi-nabi dulu. Jadi bila kita tak tinggal nabi-nabi dulu, baru kita boleh kenal nabi kita macam mana. Contoh. Kita nak kata, oh, Nabi Muhammad ini dia satu orang yang orang kata apa special dia sangat.
Baik Nabi Isa lahir tak ada bapa. Nabi Muhammad lahir ada bapa nama Abdullah, ada mak nama Aminah. Kurang macam kita. Kalau nak special, dia tak ada bapa, macam Nabi Isa, betul? Macam Nabi Isa. Kalau lah orang nak berhujah lagu tu, kita kata kalau lagu tu ada lagi yang atas daripada Nabi Isa. Siapa dia? Nabi Adam, bapa tak ada, mak tak ada, lagi kemah? Nampak tak? So ada banyak rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau nak bincang jangan tinggal nabi-nabi sebelum. Sebab tu dalam zikir lepas sembahyang, kalau yang panjang kita selalu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Nampak? Allah bagi tahu jangan nak beza antara nabi-nabi aku. Semua nabi aku hangpa boleh ambil saja. Cuma kita ada beza, bukan beza pada cara kita beriman apa dah. Membezakan dari segi ilmu. Nabi Muhammad ni kedudukan dia dengan nabi lain lagu mana? Itu segi round kedua. Tajuk tu akan sampai round kedua. Okey, boleh dapat dah. So round yang pertama tadi apa dia? Kita nak bagi tahu kat semua. Round yang pertama ni kita nak bagi tahu Nabi Muhammad mesti semua orang boleh ikut dia. Pasal Nabi kita manusia macam kita. Cuma Nabi ni dia luar biasa. Dia punya build badan dia beza. Dia tak sama, walaupun dia ada kulit, dia ada tulang, dia ada urat, dia ada mata, dia ada mulut, dia ada misai janggut macam kita, rambut ikal mayang, cantik semua rupa parah Nabi, bulu kening lawa, comel muka Nabi. Tapi build Nabi dia tak sama macam build kita. Orang section 9 ni saja bagi contoh dulu supaya kenal Nabi kita ni, kenal dulu Nabi Muhammad ni. Orang section 19 ni section 19 naik motor, ulah motor main surau, bawa motor, bawa laju motor. Paling laju berapa? Abang Firdaus paling laju berapa? Hang mohong aku 40 mungkin. Okey, tak usah main surau, pergi tempat lain. Pergi kerja. 1.4 sampailah, mesti punya lah. Tok Imam kalau kata 40 pun saya tak percaya. Tambah abang kata 40 lagi saya tak percaya. Orang 140 lah. Biasanya tu kira standard lah. 140. Bukan nak langgar undang-undang. Cuma ada angin dia pergi lah 140. Apa masalah dia? 140 tu bawa tu duk pergi tu gitu tu. Mata boleh buka besar lah. Tak boleh lah no. Kena pakai ni lah Pfizer kan. Cuba kalau tak ada berjegir gitu, tak boleh Kalau bercakap tu ayat liuk berselerak belakang. No ajarlah yang nak membonceng belakang haji bawa kan. Kalau dia bercakap tu ayat liuk dah habis kena muka kita. 140 ayat liuk selerak habis. Saya tak boleh laju sangat. Cuba bayang kalau hak tu laju tu, cuba tengok geng-geng hak bawa motor superbike kan. Dia bawa macam Hafiz Syahrin ni, Hafiz Syahrin bawa. Daripada dulu masa dia buat GP. Allah. Azan Okay, azan dulu, azan. Tengah dia laju nak sono, depa kata dia laju. Tak ada insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah marhaban.
Aduh, la ilaha. Aduh. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata. La haula wa la haula wa la Allahu Akbar. La ilaha والشرف والدرجة العالية رفيعة إنك لا تخلف الميعاد إنك أنت وترضاه يا كريم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nama tang mana tadi? Oh, Hafiz Syahrin bawa motor laju. Kita tanya dia masa kita jumpa dia dekat dia punya dok dia tu kan. Kami pergi kat Sepang, tanya dekat dia. Daripada hak jalan lurus tu kan. Kan kalau kita tengok litar Sepang kita kan dia ada satu jalan lurus depan tempat depan punya dok motor dia bawa kan. Lurus tu. Dari situ tu awal lepas corner-corner tu masuk lorong tu lurus sampai ujung sana. Berapa dia punya laju dia boleh bawa tang situ tu? 300. Haula wala quwata illa billah. 300. Uish laju. Tapi 300 dia tengoklah baju dia lagu mana. Baju dia saja berapa ribu. Helmet dia saja, jangan kata helmet dia berapa ribu. Helmet dia saja orang dapat, orang beli, orang simpan. Helmet dia saja. Oh. Pasal apa? Dia punya peralatannya nak pecut sampai 300 lagu tu. Laju. Tapi Nabi kita naik buruk. Buruk, Nabi kata apa? Dia angkat kaki depan. Dia letak kaki depan dia sejauh mata memandang. Laju mana tu? Ni bayangkan duduk tang sini, buruk tu duduk lagu tu. Dia angkat kaki dia lagu tu. Dia letak tu, hak ujung mata kita nampak tu, dia pergi tang tu. Laju lagu mana? Tapi kita tak pernah dengar dalam hadis Nabi kata, buruk angkat-angkat tu dia pergi tu, aku kira nak jatuh. Tak pernah dengar betul tak Nabi kata lagu tu? Nabi tak pernah ungkap perkataan lagu tu. Kira aku nak jatuh ke ataupun melayang buruk aku. Mana ada? Nabi siap boleh cerita dalam perjalanan Nabi jumpa apa. Betul tak betul? Seolah-olah macam pelan buruk pi tu macam pelan Nabi rasa tu macam pelan. Nabi boleh tengok satu Nabi boleh abang dekat kita. Betul tak betul? Biar Nabi beza dengan kita.
Tu kena kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila orang jumpa rambut Nabi, orang jumpa janggut Nabi, orang dapat orang cium. Sebab dia bukan janggut macam kita ni. Walaupun dia macam ni, walaupun dia punya material dia tu katalah bulu macam kita ni juga ada duk melengkoi lagu tu janggut Nabi, rambut Nabi ikan Melayu. Walaupun dia macam tu, tapi dia punya build dia lain. Orang naik ke langit ni Allah sebut dalam Quran kat kita, tapi benda tu tak applicable kepada Nabi Muhammad tau sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi hukum alam ni jadi lain. Allah Ta'ala berkata dalam Quran, kalau siapa naik langit, dia akan dada dia jadi sempit, yas'adu fis sama, dia akan sesak nafas, guna oksigen habis. Soalan dia saja tanya tuan-tuan, masa Nabi naik Isra Mi'raj ada tak Nabi kata masa aku naik langit satu, oi jenuh nafas, mujok Jibril buat main baju baru, serelum baju angkasawan tu, selamat Allah. Ada Nabi? Tak ada riwayat macam mana Nabi keluar daripada rumah Nabi pakai lagu tu lah, dengan capal Nabi tu, lagu tu lah Nabi naik sampai ke langit duk lagu tu. Mana Allah sendiri habaq kat kita dalam Quran, siapa yang tak mau ikut ajaran, dia akan seolah-olah dada dia sempit macam dia naik ke langit. Allah habaq kat kita betul, dia naik langit dia jadi dada sempit. Jadi orang yang buat kajian universiti pun bawa keluar kata, sungguh kalau kita naik langit tak ada oksigen kurang, dada kita sempit apa semua, ke atas sana udara dia sejuk, sat lagi kira habis jantung kita boleh meletup, dia kata boleh burst, tak boleh menapas, bom boleh tu. Yang tu hukum Allah bagi dalam Quran untuk kita. Dan benda tu betul jadi dekat kan kapal terbang kan, kalau dia kena tembak ke apa kan, kalau kita tengok pasal apa orang semua mati tang atas sana, bukan mati meletup kena tembak, sebab ke atas tu dia kena ada oksigen, betul? Atau ada oksigen hang mati. Itu memang disebut dalam Quran, tapi Nabi ada sebut betul tak kat kita masa Isra Mi'raj? Mana ada. Nabi punya paru-paru pun beza dengan kita, tak tahu build dia tu lagu mana. Subhanallah, ini mukjizat lah. Nabi tu sendiri mukjizat, dia tu sendiri subhanallah. Jadi bila kita nak bercakap pasal Nabi, kita tak patut bercakap dengan semua orang dengan cara macam seolah-olah ni hampa duk buat teruk apa pasal Nabi Muhammad ni. Boleh faham tak? Bila mai mahallul qiyam, kita berselawat berdiri kan kepada Nabi, ataupun ya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kan kita baca lagu tu berdiri kan. Orang kata apa hampa duk berdiri teruk sangat, la haula wala quwata illa billah. Hampa tak kenal kan Nabi Muhammad yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Ini beza. Allah janji dalam Quran dekat kita, mau satu orang nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ni, wa taqallubaka fis sajidin, kami lalukan benih Nabi Muhammad tu dipindahkan daripada tulang sulbi sajidin, orang yang sujud kepada Allah. Sebab tu Abdullah, Abdul Muttalib semua sujud pada Allah. Mana boleh senang-senang kata Nabi, ayah Nabi dalam neraka? Oh, mana boleh. Tengok anak dia macam mana. Bolehkah ada orang perempuan lain lahir anak lagu ni? Pasal itu bila orang nak baca qasidah Qamarun, orang lantunkan syair yang dibaca oleh sahabat Nabi dulu, iaitu Sayyidina Hasan ibni Thabit. Syair tu penting, sebab tu bukannya kita kata, syair tu dibaca depan Nabi sendiri, dan Nabi syok dengar syair tu. Apa syair tu? Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun, wa ajmalu minka lam tara qattu ayn, cantik lagu kamu ni tak pernah orang tengok dengan mata. Mata tak boleh nak hurai. Tuan-tuan cuba habaq mai, cantik manusia ni yang sampai mata tak boleh nak bagi tahu ni cantik lagu mana. Tengok sini, saya nak urai lagi. Tu bab pertama ni cukup important, very important. Kena tahu dulu Nabi Muhammad ni siapa. Atau tak salah kalau saya kata kena tahu dulu Nabi Muhammad ni apa.
Dia ni apa yang Allah bukmai kat kita ni. Ingat dia macam pakcik kita, tok wan kita boleh buat lagu tu. Orang puji sikit nama Nabi tu tak bagi. Lagi round kedua saya cerita kat tuan-tuan macam mana para sahabat mengenali Nabi Muhammad. Tuan-tuan akan rasa, ui, tara kita buat malam ni ujung kuku tak sampai. Itu round kedua insya-Allah sekali lagi. Bagi saya habaq ni dulu. Apa dia? Dalam surah Kahfi Surah Kahfi Allah kata apa? Allah kata. Sebab tu saya kata malam ni saya seronok, sungguh-sungguh. Saya seronok tajuk ni dah best dah nak cerita. Tengok pula tuan-tuan pun syok ni saya rasa kalau saya baca selawat qasidah ni tuan-tuan saut ni bergegak ni sini ni. Saya tahu tuan-tuan duk geram dia kata hari dia ni tak bagi kami baca langsung Sekali kita baca selawat. Dan saya nak sebut ni. Tengok dalam surah Kahfi Allah Taala habaq macam ni. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi. Aywa, pandai sambung. Madada tu mat. Apa kita kata hukum mat. Hukum mat tu pasal apa? Madada. Dia ada berulang alif banyak kali. Contohnya jaa, dia ada ja, jim, alif, hamzah. Jaa. So alif tu berulang banyak kali. So madada, benda tu diulang lagi sekali. Apa dia? Qul law kana al-bahru midad, kalaulah laut seluruh dunia kita ni, bumi ni, laut yang kata apa? Laut 70%, betul? Daratan 30%, betul ya? Betul ya? Itu sains punya bahasa nah? Kalau laut 70% itu midad menjadi dakwat untuk menulis ni, dakwat menulis midad adalah kalimati rabbi, kepada kalimah Allah, maknanya Al-Quran, kalam Allah. Lanafidal bahru, laut tadi tu akan habis. Kalau tuan-tuan nak hurai ayat Quran ni, laut tu akan habis. Laut tu akan habis. Walau ji'na bimithlihi madada, kalau tuan-tuan ganti lagi sekali laut yang habis itu, tuan-tuan ganti lagi sekali laut yang sama macam tu ada ni, tulis pula lagi huraian ayat Quran, akan habis lagi sekali laut tu. Tetap huraian tentang kalam Allah tak akan habis. Subhanallah. Itu Allah Okey, baik. Sekarang kita tengok. Jangan hurai qul huwallahu ahad. Tuan-tuan nak hurai qul huwallahu ahad lagu mana? Cukupkah dengan kata qul huwallahu ahad ni Allah Maha Esa? Tak cukup. Sebab apa? Hak tu tak sampai pun 2 laut huraiannya. Betul tak betul? Tapi kalau cakap lagu tu tak nampaklah Nabi Muhammad ni tak mana, betul? Jom kita pergi tang surah Alam Nashrah. Apa Allah kata ayat surah Alam Nashrah? Ibu, Alam Nashrah laka. Aywa, tu. Apa tu? Alam Nashrah laka sadraka. Kami melapangkan dada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang tajuk kita apa tadi? Kenal Nabi Muhammad. Muhammad, apa ulama kata? Sahabat Nabi kata apa? Wa ajmalu min kalam tara qat'ain. Kamu terlalu cantik sampai mata pun tak tahu nak habaq lagu mana. Baik, macam mana nak gambaran mata tak boleh nak cerita cantik Nabi? Tuan-tuan, tadi kita sepakat Quran kalau nak hurai dengan 2 ayat aluk tak akan cukup, betul tak betul? Sekarang tuan-tuan habaq kat saya, Allah sebut dalam Quran tentang dada Nabi. Tuan-tuan bagi tahu saya, dada yang lagu mana punya lawa sampai 2 ayat luk tak boleh nak urai? Sebab tu para sahabat kalau jumpa Nabi, lagi mereka boleh, mereka peluk cium. Pasal apa? Hang nak hurai macam mana? Dada satu orang dengan 2 ayat luk, hang tak boleh hurai bagi habis. Allah abang kita, bukan? Dalam Quran penuh dengan anggota tubuh badan Nabi. Sambung. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqa dhahraka. Belakang Nabi pun Allah sebut kat dalam Quran. Tuan-tuan habaq kat saya, belakang lagu mana lawa sampai 2 ayat Quran tak boleh nak urai. 2 ayat laut sampai tak boleh nak urai. 2 ayat laut tak boleh nak urai belakang dada Nabi. Belakang Nabi tu, belakang pundak Nabi ni tak boleh nak hurai. Macam mana? Pasal itu Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman
Bila nak suruh keluarga kita, anak kita, masjid kita, surau kita, masyarakat nak cerita pasal Nabi, kena tahu dulu Nabi tu tara mana. Kena tahu dulu Nabi Muhammad ni dia siapa. Baru kita boleh hurai. Ni habaq sikit pasal tuan-tuan, hak ni apa, ulama dah rukih dah, hurai dah. Ni capal Nabi apa semua. Capal ni lagi mulia daripada kita, lagi mulia daripada mak bapak kita. Kita duk abang orang tu. Oi, marah. Tuan-tuan kena kenal siapa yang pakai ni. Ni bukan capal surau kita. Ni bukan kasut kita. Dia bukan kasut Jordan Air. Dia bukan Jordan Air. Kena faham tu dulu. Pindah round yang kedua. Masa tak cukup kan. Ada lagi. Tadi dia kata sejam. Kita mula 8 suku. So ni dah 9 lah. Lagi 15 minit. Baru round kedua. Bukan round 3 lagi. So round pertama settle. Apa dia? Tuan-tuan kena kenal Nabi. Jadi tadi nak kesimpulan round pertama, kita baca qasidah Nabi sikit dulu tentang tubuh badan Nabi sama-sama. Saya baca yang dia punya ni, tuan-tuan ambil chorus dia, boleh lah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Jom semua. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Pernah suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Masuk. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercelah, nampak yang di belakang dan depan serentak. Nabi sebut dalam hadis, semayang elok-elok, aku nampak hampa kat belakang aku clear macam mana aku nampak depan aku. Ni nampak depan belakang serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rambutnya ikalma yang tidak terlalu panjang, takat bau ni sampai sini. Tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Nabi kalau duduk dengan orang yang rendah nampak tinggi, duduk dengan orang tinggi nampak Nabi rendah biasa aja. Sederhana. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam.
Untung orang Malaysia no, anak mata semua hitam sama macam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak bangga. Bangga. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Sayyidina Abu Bakar dia balik rumah baru lepas jumpa dengan Nabi. Masuk-masuk dalam rumah, duduk, orang kita baru letak pungkuk, hangat pungkuk. Tak bangun balik. Siti Aisyah kata, ayah pergi mana? Kata pergi jumpa Rasulullah. Siti Aisyah kata, bukan ayah baru jumpa Nabi kah? Aku rindu tengok muka Nabi lagi. La haula wala. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, saling kuat mencengkam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari. Sekali itu ada orang tu dia pakai baju, ada dia pakai satu bau dia tu macam agak kurang senang sikit, macam bau za'faran lagu tu, dia tak apa nak wangi lah. Nabi sabar aja. Habis kawan tu keluar punya sabak Nabi, tahan bau tu, hebat tu. Siapa yang mayang sebelah orang ketiak berbau, dia tahan tu. Dia ikut sunnah Nabi tu. Tahan, dia kata aku terajang ni cuma. Tapi Nabi tak, Nabi tahan lagu tu sampai dia pergi. Nabi kata, awak hampa tak abang kat aku lagu tu. Dia bau dia tu tak senang. Nabi tak suka bau busuk nah. Nabi tak suka. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari. Dengar ni, syok ni. Tak pernah menguap, alamak, berkat cucian hati. Takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Siapa mengaku Nabi Muhammad, siapa mengaku Nabi akhir zaman, kalau lalat pun diurung kat hang, letak jauh tanah. Tak pernah menguap berkat cucian hati. Takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Siapa jadi Nabi, mengaku jadi Nabi, semayang malah. Hang nak lawan Nabi Muhammad lagu mana? Nabi semayang sampai bengkak kaki. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah Allah ampun dosa kamu dahulu dengan yang akan datang? Kenapa semayang sampai bengkak kaki? Nabi tengok Siti Aisyah, Nabi senyum kat Siti Aisyah. Nabi kata, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, salahkah aku jadi hamba Allah yang syukur?
Nabi semayang bukan macam kita. Kita semayang nak suruh Allah ampun dosa kita. Betul? Nabi sebut dalam hadis, siapa semayang dia rukuk, Allah seumpama macam letak dosa dia dekat atas. Bila dia rukuknya, brum, dosa dia jatuh habis. Saat lagi dia sujud, brum, jatuh lagi dosa dia. Kita semayang nak ampun dosa. Siti Aisyah abang kat Nabi, bukan Allah ampun dah kat dosa kamu. Nabi kata, aku bukan semayang untuk nak ampun dosa. Aku semayang pasal Tuhan suka aku semayang. Allah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud, menipis isi tumit lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Semua Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Lagi sekali, Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah sallallahu alaihi wasallam. Round kedua, seorang sahabat Nabi, tapi masa cerita ni dia tak sahabat lagi. Namanya Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Okey. Sayyidina Urwah bin Mas'ud ni dia orang yang handsome tau. Handsome. Dia semasa zaman kehidupan dia sebelum Nabi jadi Nabi, masa awal-awal Allah Ta'ala turunkan wahyu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat semua orang, saya Nabi. Nabi kata lagu tu. Orang-orang musyrikin Mekah kata, kenapa Muhammad yang jadi Nabi? Kenapa tidak Urwah bin Mas'ud yang jadi Nabi? Boleh faham tak? Nak abang kata, dia ni pun handsome, para sahabat ni. Hak seorang ni. Lawa. Ibu-ibu, saya tak tahu nak kata lagu mana, tapi kalau ibu-ibu tengok cerita yang orang duk buat berlakon tu, hak tu pun tara tu lawa. Kata para ulama, kata orang yang buat description, ni bukan cerita sahabat Nabi ya, ni cerita Omar Mukhtar. Dulu zaman saya kecil-kecil, zaman bapak-bapak ni, ialah ada satu cerita nama Omar Mukhtar, apa, Lion of Desert. Aywa, Lion of Desert. Orang tanya para ulama, Lion of Desert tu, pelakon dia yang berlakon Lion of Desert tu, berapa banyak mirip Lion of Desert yang betul-betul? Jawab yang tulis tu, dia kata hanya 4% sahaja. Itu pun orang tengok melalih air mata tengok cerita tu. Tu 4%. Ibu-ibu cuba bayang. Bayangkan orang duk berlakon cerita Umar, cerita apa nama Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Orang tengok dalam cerita tu pun lawa muka mereka. Tu baru 4% atau 3%. Bayang hak original muka mereka macam mana. Lawa para sahabat. Sebab tu kita kena minta doa, betul tak? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nak bangkit dengan para sahabat. Dapat tengok sahabat pun dah fall in love dah. Apatah lagi tengok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ni cerita dahsyat. Dia seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Jadi orang kata, kenapa Urwah yang tak jadi Nabi? Sebab dia ni pun kaya juga, ya ni pun. Jadi Sayyidina Urwah ini dia orang panggil apa? Dia people's champion. Orang-orang musyrikin Mekah suka dekat dia. Jadi dia hantar Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Masa ni belum Sayyidina lagi lah, belum masuk Islam ni. Dia berkata hampir deal sat dengan Muhammad. Masa ni Nabi kita berhijrah duduk di Madinah, dah buka dah governance Nabi dekat Madinah. So nak pergi bagi kata dua dekat Nabi Muhammad. Dan bawa Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi Sayyidina Urwah masa tu dia tak Islam lagi, dia masuk di jalan pergi jumpa dengan Nabi. Bila dia nak sampai dekat Madinah, dalam satu riwayat, Sayyidina Urwah ni fikir banyak perkara juga. Pasal apa? Sekarang dia nak pergi dekat Madinah. Madinah ada kerajaan Islam yang besar. Semua orang-orang di Madinah ni daripada kalangan muhajirin
adalah orang yang biasa kena tindih, kena apa orang kata apa? Kena pulau, kena seksa dengan geng-geng musyrikin Mekah. Ini dia pergi seorang ni macam mana ni? Sekali lagi kalau dia dapat dia boleh kat dia. Macam mana? Dia fikir benda tu. Fikir tak lepas ni, tak apalah, pilah tengok jadi macam mana. Sampai terkejut dia. Sahabat terima dia, senyum dekat dia, seolah-olah macam depa ni tak pernah pukul kawan ni. Macam tak pernah seksa, tak pernah, tak ada. Cuba tuan-tuan bayang Nabi ajak para sahabat, dendam tu jangan ada macam mana, dahsyat luar biasa education Nabi bagi dekat para sahabat. Lepas tu bila jadi lagu tu dia masuk dia terkejut. Dia duduk dengan mereka, selesai duduk dalam kuliah Nabi apa semua selesai, dia balik senyap dia. Jadi geng-geng Darun Nadwah, parlimen yang buat keputusan untuk bunuh Nabi 100 orang, Darun Nadwah, dia panggil dia berkata, Urwah, apa cerita ni? Sebelum Badar lagi ni, belum Badar lagi. Urwah, apa cerita? Apa Sayyidina Urwah kata? Wallahi, demi Allah, hampa nak suruh aku bagi kata dua dekat Muhammad, belum aku bercakap lagi ni, semua geng-geng Muhammad akan lawan aku dulu kot. Di situlah keluar kata-kata yang luar biasa yang orang hafal kata-kata tu. Apa dia? Wallahi ma ara ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Itu kata-kata tu luar biasa, kata-kata tu. Apa dia? Ma ara ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku, kata Sayyidina Urwah, tak pernah tengok satu orang fall in love dengan satu orang sahabat dia macam mana sahabat Muhammad fall in love dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa nak belajar sayang Nabi Muhammad, dia kena belajar daripada para sahabat. Dia bukan boleh belajar daripada kita. Kita sayang orang pun bersyarat. I kata kat you I love you, you kena kata kat I love you boleh betul? Sahabat dah ada satu hari ini yang ni Habib Ali cerita, saya syok juga cerita kat tuan-tuan sikit je. Banyak je dalam internet. Yang ni antara yang viral masa saya dengan Habib, tapi saja je lah ulang. Ada seorang lelaki, dia berpisah dengan isteri dia. Bila berpisah dengan isteri dia, dia geram, dia pisah dengan isteri dia. Ada biasalah marah lah kan. Lepas tu dia doa dekat Allah, ya Allah, isteri saya, bekas isteri saya buat lagu ni dekat saya, buat macam ni dekat saya, aniaya saya, buat saya ni, buat yang ni, buat macam ni dekat saya, buat macam ni, dia habaq habis benda buruk yang isteri dia buat kat dia. Dalam doa dia doa, ya Allah, isteri saya buat macam ni. Oleh itu, lepas dia dah habaq semua buruk isteri dia tadi, isteri dia buat, oleh itu engkau balas balik dekat dia, hukum dia, seksa dia, bagi dia yang ni, bagi dia yang ni, bagi dia yang ni. Dia minta Allah balas balik kejahatan apa yang isteri dia buat dekat dia tu. Dia doa hujung, ya Allah, tolong jangan kabulkan doa saya kerana saya cintakan dia. Allah, subhanallah. Itu manusia, betul ya, manusia. Tapi sahabat Nabi luar biasa. Apa kata Sayyidina Urwah? Ini bukan saya cerita, ni sahabat yang cerita sendiri. Tuan-tuan dengar elok-elok, level sahabat sayang Nabi macam mana. Tu saya kata kita hujung kuku tak sampai. Apa kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud? Dia kata, aku pergi dekat Kaisar Rom. Kaisar dia punya pemimpin dia punya apa kita panggil raja dia, Raja Rom, Kaisar. Aku pergi dekat Kisra, Parsi. Aku pergi Najashi, itu Utopia. Aku tak pernah tengok pun rakyat mereka semua ni mereka lagi besar empire daripada Nabi, betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa tu Madinah aja. Sahabat pun nak tu je, bukan banyak mana pun. Lepas tu perang Badar 313 aja. 314, 315 bukan orang betul. Ada kata 319, ada kata 320 sebab dia ada geng-geng yang masuk dalam tu yang orang kata apa? Patut kira sekali tapi orang tak kira. Contohnya macam perisik-perisik perang Badar. Dia tak termasuk dalam tu sekali. Sebab mereka pergi perisik. Mereka merisik, tak ada mereka nak main, perang dah berlaku.
So dia ada campur-campur lah no. So kalau tuan-tuan baca kitab, ada kata 320, ada yang kata tuan-tuan duk dengar 313. Buat apa? Yang betulnya 300. Jangan kata lagu tu. 320 pun betul, 313 pun betul. Dia kata pasal apa betul? Ialah 313 masyhur. 320 mana boleh dapat 320 kalau tak dapat 313? Betul? Betul, semua sama. Tuan-tuan tanya saya, Ustaz umur apa? Saya kata umur saya dekat 40 dah. Umur saya lagi setahun 40. Dia kata umur Ustaz apa? Saya dekat 40 dah. Betul tak? Betul. Saya ni umur lagi setahun 40. Betul tak? Betul. Saya ni hujung 30 dah. Betul tak betul? Istilah berbeza kan? Tapi semua betul tak? Khalas. Benda-benda nombor ni tak payah gaduh. Jangan macam orang kata pasal Ramadan. Khatam Quran dengan tak baca makna ke bagus, atau baca Quran tahu makna tapi tak khatam? Mana lebih bagus? Saya kata dekat orang ramai, apa dia? Sejak bila yang tu jadi pilihan antara satu dengan dua? Betul tak betul? Hang kena buat dua-dua lah. Khatam pun kena, baca makna pun kena. Sejak bila Nabi bagi pilihan? Nabi mana yang bagi pilihan kat kita? Benda bukan pilihan, jangan bagi pilihan. Benda kena buat semua. Betul tak betul? Khalas. Sambung. Kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, dia kata apa? Aku pergi dekat Rom, Kaisar yang bosak empire dia, rakyat dia tak buat pun macam mana sahabat Muhammad buat kat Muhammad. Aku pergi dekat Kisra Parsi, tak buat pun macam tu. Aku pergi dekat Najasyi, rakyat Najasyi pun tak buat lagu tu kat Najasyi. Tapi aku pergi dekat Muhammad, tidaklah aku tengok dalam majlis Muhammad bercakap, melainkan semua tunduk dengar apa Muhammad bercakap. Oh dahsyat. Ini level apa bang? Mikrofon pun tak ada. Nabi buat hajatul wada'. Berapa orang? Nabi mutawif paling legend. Jangan siapa-siapa pandai nak ambil legend Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mutawif paling legend. Kita paling gagah berapa? Tuan-tuan duk dengar orang duk bawa berapa? 2 bas, 3 bas, betul? Saya setakat ni rekod yang paling saya boleh buat sebelum PKP, yang polis main sabu jaga kami apa semua, saya bawa 16 biji bas. Nabi Muhammad 100,000 orang. Gila. Yang ni mutawif tahap dewa ni. Bayangkan hajatul wada' tu 100,000 orang. Nabi duduk tengah seorang-seorang. Dahsyat betul. Apa dia kata? Tidaklah Muhammad bercakap, semua duduk dengar Muhammad cakap sepatah-sepatah. Gila. 1. 2. Tidaklah aku melihat Muhammad berwudu, melainkan air wudunya tak jatuh ke tanah. Sahabat tadah sapu dekat badan. Kita suruh buat apa malam ni? Baca selawat je. Sahabat air wudu Nabi tadah sapu badan. Siapa over? Kita ke sahabat? Sahabat lagi over. Betul tak betul? Orang baru suruh buat majlis sikit je ni, dia kata kita over pula. Sahabat lagi over. Air wudu tu sapu tu tak kira hak minum. 2, 3. Tidaklah Muhammad suruh, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh, melainkan semua berebut buat subhanallah. Dahsyat. 3. 4. Ni lagi paling teruk, ni paling teruk. Apa dia? Tidaklah Muhammad meludah, melainkan ludah Muhammad tak jatuh ke tanah. Sahabat tadah ayat ludah Nabi sapu dekat muka dan badan. Tuan-tuan buka hadis. Saya suruh kita buat apa malam ni? Selawat saja. Siapa over? Kita ke sahabat? Pasal apa sahabat over macam tu? Sebab mereka tahu Nabi Muhammad siapa dia. Mereka witness depan mata mereka ni siapa dia lelaki ni, sehinggakan air ludah dia pun jangan baziak, tadah sapu dekat badan. Kita jumpa rambut Nabi, cium. Allah, banyak mana sangat.
Kita dengar orang buat pameran Nabi, angkat gambar kubah hijau Nabi, keluar air mata. Tara mana sangat? Sahabat sayang Nabi, tuan-tuan jangan tanya. Oi, tuan-tuan pergi Mekah Madinah, tuan-tuan tengok tempat depa baru tuan-tuan tahu sahabat sayang Nabi lagu mana. Sahabat sayang Nabi ni jiwa raga tahu bagi dekat Nabi. Oi, bukan jiwa raga lagu macam kita sanggup korban apa akaun Facebook ke IG ke apa. Ha ni kalau tak ada boleh buat baru. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa ardah. Oh, lajak. Macam esok kerja kan? Esok kerja kan? Kerja esok. Cuti? Ha? Ha? Kerja work from home, work from home. Sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Abu Qatadah. Dalam perang Uhud kan Nabi kena ambush. Ini hadis ni saya baca kitab cerita yang ni awal dulu sebelum saya duk ceramah hari ni. Saya baca ni saya jadi baca kitab ni macam biar betul. Ketika kena ambush, para sahabat kata lindung Nabi dulu. Jadi depa semua main lindung. Tapi masa lindung, orang ambush. Ingat yang ambush ni bukan orang biasa. Khalid Awalid. Mana yang mau pasal? Khalid Awalid. Dia masuk Islam terus jadi ketua perang. Maknanya dia ni bukan orang bodoh, cerdik. Bila dia ambush, confirm hang ada pedang kah, hang ada lembing kah, hang ada perisai kah, apa semua akan jatuh punya. Pasal apa? Serangan bertubi-tubi. Jadi yang tinggal apa? Badan aja. Jadi dia kata kat para sahabat yang lain, ni kita buat jadi human shield dekat Nabi. So semua orang halang, depa pegang tangan, depa sauk masuk tangan antara satu dengan lain, tindih atas seorang satu dengan lain. Nabi duduk tengah-tengah, pakak duduk berjalan. Bayangkan panah duk main, kedum. Panah bang. Kita, anak kita, tembak kita dengan pistol getah yang bola tu ya pun menjerit kita. Adui hang ni. Betul tak betul? Ni panah ni mai sebiji-sebiji kedum, kena sini. Panah ni kalau masuk tuan-tuan, dia bukan boleh tarik lagu tu. Panah ni kalau masuk baik tembus. Daripada masuk duduk kat dalam. Saya nak tarik lagu mana sebab ujung dia terbuka lagu tu. Dia rentak habis semua terkeluar ni. Ni bukan cerita main-main. Bom, kena tang sini. Tengah duk lari-lari, duk bawa Nabi kat tengah-tengah tu. Anak angkat Nabi, Sayyidina Usamah bin Zaid dengan Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Harithah. Oh, jaga Nabi. Tunduk Rasulullah, bawa Rasulullah. Masa tu Nabi dah patah gigi satu lah. Berdarah dah duk keluar. Tahu dalam hadis tu disebut, dalam sirah kata apa? Sayyidina Qatadah dia duk tahan. Dia nampak ada satu orang duk melembing Nabi daripada jauh. Dia ni duk bagi tak kena, duk kena tu bagi tak kena, tak sampai. Dia aim sekali lagi, dia memang cun-cun dia nak bagi kat kepala Nabi. Dia lembing masuk. Sayyidina Qatadah kata apa? Tangan aku duk pegang lagu ni, aku nak buat lagu mana? Aku huluk kepala aku. Kepala dia mai, lembing tu bagi. Ram. Terkeluar mata. Malam ni kita buat apa? Duk bersila kebah ya. Tu kira, ya Rasulullah bagi kami jiran dengan kamu. Kalau sahabat tanya, "Wi, hang duk jiran dengan kami ni, hang tak mana korban?" Kebah kaki you duk macam. Sahabat gelak. Dengar kita buat lagu tu. Allahu Akbar. Suruh buat ikut sunnah Nabi sikit je. Baca Yasin, suruh hidupkan zikir. Tarawih nanti kan nak baca selawat kat Nabi. Suruh buat tu je. Bertengkar. La ilaha illallah. Ni level kita tu kena malu dengan sahabat, malu. Lepas tu bayangkan sahabat Nabi kata apa? Hampa manusia selain sahabat aku derma di jalan Allah sebesar bukit Uhud. Sahabat aku derma secupak, besar lagi secupak sahabat aku banding dengan hampa punya derma sebesar Uhud. Tara beza lagu tu. Lainlah kalau dia kata hampa derma sebesar bukit, sahabat aku derma sebesar bukit juga.
bolehlah nampak beza. Ni kita bagi besar bukit Uhud, sahabat bagi secupak, besar sahabat lagi daripada kita. La haula wala quwwata illa billah. Dalam keadaan macam tu pun boleh duk kata, ni sahabat Nabi tak bincang tau, duk buat selawat-selawat kat Nabi lagu ni apa, tak ada tau. Para sahabat mimha mimdal Muhammad tu mengalir dalam darah mereka. Betul tak betul? Tak perlu dah maulid-maulid ni nak sayang Nabi. Kita kalau tak cerita lagu ni, kat sekolah pun tak ada nak belajar, betul tak? Duk sibuk dengan matematik apa, tak apalah bagusnya, tapi point dia, dan nak anak-anak kita belajar? Tak dan. Kafar sempat tak? Tak sempat. Kafar duk alif datik a, alif bawah i, alif depan u. Hak tu pun suruh baca aba ata pun dah salah anak kita. Jadi bila nak belajar sunnah Nabi, bila nak belajar sirah Nabi, maulid lah. Para sahabat tak perlu dah. Nabi tu mimha mimdal tu mengalir dalam darah mereka. Habaq je Nabi Muhammad suruh tu dia melimpah main buat. Kita tak ada kan. Kita kena majlis-majlis lagu ni, cerita ni, semua yang mana duk tengok alam maya ni, buatlah hampa rasa nak dengar lah, nak share lah, nak amal-amal lah. Sebab ni je cara kita nak mengaji, nak kenal Nabi. Betul tak betul? Lepas tu Qatadah kena lembing, mata dia jatuh. Dia pegang mata dia lagu tu. Bila yang dia pergi habaq dekat Nabi, mata dia terkeluar. Lepas dah habis perang dah. Dah mereka ni lari pergi dekat tempat nama Hamraul Asad. Nabi ajak sahabat, ni jom kita pergi Hamraul Asad. Jibril habang ke aku, kata mereka nak tunggu tang sana. Pakat lari para sahabat pergi duduk tang Hamraul Asad, nak halau lagi mereka keluar. Tengok-tengok mereka tak ada dah. Allah hantar wahyu lagi satu bagi tahu, kata apa? Mereka nak mai, tapi aku lempak dalam hati mereka, rasa gerun ke hamba. Mereka lari balik. Pasal apa? Geng-geng Uhud yang mana selamat musyrikin Mekah ni yang tadi asal mereka kena, mereka kata apa? Kita Allah dah bagi Tuhan dah bagi kita selamat, nak pergi jumpa Muhammad lagi sekali. Belah lah. Tu mereka lari semua. Dah habis tu baru balik, baru duk rawat balik. Masa duk rawat, baru Sayyidina Abu Qatadah mai dekat Nabi, bawa mata dia. Dia kata, ya Rasulullah, mata aku. Cuba bayang, dia duk tahan mata lagu tu. Nak sama dengan kita tarawih 20 rakaat ke? Itu pun penting, 28. Malu. Sebab tu sebelum Ramadan kena lalu Syaban dulu. Syaban ni bulan salawat. Kena ada zauq cinta Nabi, baru boleh jumpa Ramadan. Baru orang kata Ramadan buat berapa? 20, patut 36. Baru begitu. Dia kena main zauq dia, tahu Nabi Muhammad berjuang lagu mana dengan para sahabat. Mai, ya Rasulullah, ni mata saya. Nabi kata dekat dia, Qatadah, aku bagi pilihan. Mau mana? Mau mata ni kita cabut buang dia, mata kamu buta sebelah, tapi Allah bagi kamu syurga elok-elok esok, atau aku pasang balik mata kamu bagi elok. Sayyidina Qatadah kata apa? Ya Rasulullah, saya ada seorang isteri. Saya takut sekali kalau mata saya buta sebelah, dia dah tak syok dah tengok saya. Maknanya, ya, kalau bahasa kita, ya Rasulullah, nanti saya dah tak handsome macam mana? Nabi kata, tak apa, mari sini aku balik. Nabi bubuh balik mata. Apa kata Sayyidina Qatadah? Wallahi, mata yang Nabi pasang lebih terang daripada mata aku yang asal. Kalau kena dua-dua lagi bagus. Subhanallah. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Selesai. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, okey ya, buat berhenti lagu tu lah, senang. Sementara duk syok, duk zauq tu, berhenti dekat tu lah. Jadi tuan-tuan, sebelum nak ikut Nabi, kena kenal Nabi siapa. Bila saya cerita lagu ni, baru tuan-tuan rasa macam, apa yang Nabi Muhammad buat yang aku boleh ikut? Ngam. Hal tu baru tuan-tuan ikut Nabi. Bacalah sirah Nabi apa. Nabi buat apa? Nabi baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca. Tadi tu imam baca la ilaha illallah lepas sembahyang maghrib 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali sebelum ubah kaki. Allah akan ampunkan 10 dosa. Allah akan tulis 10 kebaikan. Allah akan angkat 10 darjat. Aisyah tak boleh buat dah. Dia maghrib dengan subuh yang jadi. Zuhur asar Aisyah tak jadi dah. Dari yang tu imam baca zikir tadi tu. Hak tu semua sunnah Nabi. Baru kita rasa syok nak ikut. Pasal apa? Aku tahu orang yang buat ni macam mana kehidupan dia. Tak ada orang paling sincere, paling ikhlas dalam dunia ni melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka sallam. Wallahu a'lam. Selawat sikit tutup last sekali ya untuk Nabi. Allah ya Nabi salam alaika
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla hudnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi sallallahu sallam alaihi. Siapa nak baca cerita tentang rupa paras Nabi, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Siapa nak baca cerita tentang akhlak Nabi, nak tahu sahabat dengan Nabi, baca kitab Sirah Nabawiyah, Rahiqul Makhtum, Hayatus Sahabah. Siapa nak baca cerita tentang nak ikut Nabi, bacalah hadis-hadis asas yang ada. Hadis 40 Imam An-Nawawi ada hadis berkaitan dengan 40 amalan ada hadis berkaitan dengan Riyadhus Salihin ada, Al-Azkar li Imam Nawawi ada. Jadi baca yang tu. Kalau siapa nak tahu level Nabi yang saya cerita tadi, macam mana Nabi ni punya dahsyat, baca kitab Wafaul Wafa ada, Asy-Syifa ada. Baca yang ni, insya-Allah tuan-tuan akan sayang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ampun maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.